Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf dan Mawi. Kalau if I may, kita tak akan unveil names ataupun apa-apa, tapi ramai di antara, contoh guru-guru agama lokal tulis benda ni. It's legit tau. And kita tak nak tahu nama pun. Bila kita buat rokian ni, we don't want to hear names. Kita tak nak dengar fitnah. Kita tak nak laga-lagakan orang. We hate to hear names. Tapi bila orang pok nama, petik nama, saya tanya, siapa tulis benda ni? You dapat daripada siapa? They mention names. And this name tally from one client to another. Different clients. So bila you tengok, I'm very curious. Macam mana diorang boleh come to a point that they write this? Diorang kata boleh. Kenapa tak nak sarankan baca Al-Mu'awidhat 3 kul yang Rasulullah suruh? Pelik tau. Dia dengar kata pengarang kitab ini daripada apa yang Rasulullah suruh. And there are some cases, most cases pun orang ni bukan ustaz, tapi dia orang panggil ustaz because dia merawat lah. Okay. One unique thing from what I gather, apa yang aku selalu dengarkan daripada podcast KRSG ialah kita seringkali digalakkan untuk melakukan benda-benda yang sunnah. Iya. Yang sering kali sering kali dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang advice by baginda. So benda-benda yang baik ni, benda-benda sunnah selalu akan sedikit sebanyak dapat menolong kita untuk menghindari benda-benda daripada yang negatif-negatif ni lah, kan? Yeah, the main concept is like this. Ultimately pun yang memberi kesembuhan siapa? Allah subhanahu. What have you done for Allah supaya Allah jawab doa kau supaya baik? And when this thing happens, maknanya check ourselves. Amalan kita macam mana? Solat 5 waktu macam mana? Ada yang lagi kelakar. Ustaz, apa pendirian terbaik? And I said, okay, you need to solat 5 waktu tu basic. You rukyah banyak-banyak pun, ini fardu kifayah. Solat tu fardu ain. Kalau kau tak bikin, kalau kena ganggu, you tahu nak salahkan siapa lah. Tapi susah lah ustaz, solat saya nak benda lain. Alamak mati aku kan, macam takkan aku nak doakan kau pada muka kan? Yes. Betul tak? Putting it simply, kira the primary virus protection tak ada. So even if you have a secondary protection pun tak begitu berkesan lah. Sebab the main thing, benda yang asas tu tak ada lah. Tapi dalam banyak-banyak perubatan ataupun ruqyah yang both you have done, there are cases that it is real. Ya, betul. Iya. Especially rasukan lah. Can you tell us? Boleh share. Ada yang boleh terbang ke, kasi oyoken ke. Pasal kita selalu tengok, kau tengok masa Indonesia YouTube dia orang semarang sih. Okay, sebab I don't know whether that is real or not, ataupun just pasal in social media banyak benda direka-rekakan. Okay, example, okay, before you go, personal experience pernah lalui rawatan everything. And nak kena ada saksi and everything. So saksi aku tu masa buat rawatan tu, dia kata, alamak boring lah, tak ada apa-apa. Aku dah expect korang laki bini berpecak silat ke apa ke. Alamak. Sebab perception yang kita ada daripada kita tengok YouTube ataupun cerita-cerita kat luar. So mungkin Ustaz berdua boleh share briefly the most interesting one. Okay, saya cuba mula dulu tapi kita akan sambung selepas rehat. Tak ada intermission dia. Macam podcast aku pula. Dia tak ada sponsor punya message. Tak ada InsyaAllah. Okay, di antaranya kalau yang saya boleh kongsi lah, I think Ustaz Ruk ada a fair share of experience. Jujur kalau kita ambil and ruqyah clients ni everyday ada. Kalau tak ada tu, bila kita take a break. Okay. Dan bila kita nampak baru-baru, memang kadang cuak juga, takut, terkejut. Saya geng terkejut. Nanti pam dia makcik bersilat, aku songkok sengit aku memang songkok memang boleh sengit. Air bagi aku tak tepis. Tapi lama-lama kan, you know when dia gonna burst. And you know ada yang pemberang. Ada petanda-petanda dia. Ada. You tahu dia lain lah. Dia punya nanti mata dia klip-klip. Yang first time saya nampak, saya pernah ikut Ustaz Ruk juga. Klik-klik-klik, buka tu jadi putih mata dia. Alamak. Itu kau tahu dia dah nak start. Tapi jangan
kita jangan paitau pula. Alah. Perukia jangan cabut pula bila nampak mata putih. Cabut. You kena stand your ground. You tak boleh cul. Kalau you cul, you tak boleh. You cannot do this. It's not for the faint-hearted. And kita bukan cakap kita berani gila. Tidak. Tetapi berdasarkan pengalaman dan kita yakin Allah yang menjadikan semuanya. Benda tu, benda nak putih mata, merah, hijau ke apa, dia tak akan memberi kesan. Cuma kita punya orang, dia dah start. Kita boleh kena tau. Memang kita banyak tengok movie. Jadi di antaranya basic mata putih. Saya punya, jujur di antara yang saya pernah, I wouldn't say seram, tapi it was my first time. Dia panjat. Tapi bukan flat wall lah. Dia panjat, ada benda dia naik. Dia merangkak, hentak-hentak kepala. Bila dia naik kan, dia dah naik atas tu, that feeling is just different lah. And kalau contoh kita kena hafal ayat ruqyah. Kita tak boleh, for me lah, dulu kita tengok phone juga. Tapi bila you dah season, you tak boleh tengok. You nak tengok ayat, you nak tengok dia panjat. Rabak baik. And Ustaz Rud nanti dah ada cerita yang something, orang tu ambil something pisau. Okay, nanti itu Ustaz Rud kena cerita. Sayangnya bila dia dah naik tu, dia naik almari, kita baca. Tapi bila saya pernah juga baca ni, saya dah baca 1 hour 30 minutes baca. So dia dah panjat, kita tanya, ada bohol tak? Kau ada simpan apa barang-barang tak? Keluarkan. Dia kata ada. Dia merangkak satu rumah, dia keluarkan barang. Ingat dia bohong lah. Jin ni kita merang kan. Kali dia keluarkan barang-barang sihir. Di antaranya kalau dalam ada satu gambar kambing tu, tulisan wafaq, dan di antara di kakinya tulis al-firaq. Berpisahlah. Perpisahan. Itu kalau kita nak cakap saya tafriq boleh lah, tapi kita tak nak didus. Keluar all the barang-barang dan bawa laci tau, bukan ladang laci. Bawa. Kita kalau cari sampai besok tak jumpa. Yalah, tak pernah terfikir ya. Bila dia keluarkan, ya cakap, ni memang Allah nak tunjukkan. Dan alhamdulillah setelah itu kita bacakan. Time tu kena yakin lah. Bila you dah nampak gitu kan, you just, I can do this. Kita baca ni kerana Allah. Bila dah selesai, alhamdulillah. Dan orang ini, dia dirasuk macam ini selepas dia solat Isya. Even though orang ni solat, orang ni baik, tetapi mungkin dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. You jangan fikir, solat pun tak load we never think that way. Ustaz Ruk ada cerita yang lagi, I would say, very physical lah. Very different. First kita nak kena understand, rasukan ni zaman Nabi dah ada. Okay. Happens, orang kena rasukan, dan Rasulullah bacakan ayat-ayat yang kita bila ruqyahkan orang, kita baca di a lot of verses. Dan Rasul sebut khuruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. So you know there is something that goes in when disuruh keluar lah. Betul. Kan. So ulama dah perbahaskan lah. I mean, if you beli kitab ruqyah, dia explain first it will need to explain kenapa adanya rasukan ataupun kesurupan. Dan apa kesurupan dari segi technical terms of medical. Ada memang ada orang kerasukan jin, ada rasuk bedik. Kan, antara yang diajarkan guru-guru kami ialah kalau dia perempuan kan, dia kena rasuk dan kita tarik lah tudung dia tu. Kalau dia betulkan, ni bukan jin. Jin tak ada masa nak fikir. Kain ternaik, dia tutup kain. Itu bukan jin. Jin tak tutup aurat. Tu maknanya dia conscious. That is why dalam ruqyah, you see self-rawat dengan dirawat two different things. Okay. When you self-rawat, you are conscious. So bila tutup mata, dia tenang, dia dengar ayat ruqyah. Then we advise, kau rasa tak betul je kau buka mata. Pasal kalau kau rasukan, siapa nak settle? Betul. Kan? So kalau kita merawat is two different things. So selalunya based on pengalaman kita baca, dan masuk tengah-tengah nanti ada ayat Al-Quran yang we call it ayat pembatal sihir. Wa uhaina ila Musa. Selalunya kat situ atau sebelum situ dia dah start tunjuk tanda. So berdasarkan apa yang diterangkan para ulama, ada banyak list dia lah kan. Antaranya first kita tengok mata dia orang kerdipan ataupun tidak. Again listeners, kau nak percaya tak percaya, that's you. Okay, we need orang tak percaya pun for this to work. Faham tak? Betul. Psychologically lah kan. Yes. So mata yang kedip-kedip. So kedip ni something you cannot fake. Kan dia tutup mata tenang sekali, kita tengok dia macam dah tak boleh. Nak jadi tak boleh tahan. Second atau nanti second sign will be dia macam sedawa-sedawa ataupun nak muntah. Third, kadang-kadang dia kekejangan, pindah-pindah pula tu. Daripada kaki gerak, tiba-tiba kat tangan macam. So you see, nampak macam dia ni is not faking it up lah. Okay. So bila dah jadi rasukan tu ada banyak. If you go to Khidmat Al-Arkan, kita punya IG ada diizinkan lah bacakan ayat ruqyah. Tiba-tiba this person 4 tahun tak pernah belajar di seni yang menaiki kuda tu kan. Tiba-tiba menjadi 4 years saya tak praktis. Bila dia jadi tu, the way how I observe, alamak ni rasukan jin saya ni is totally different tau. And when diorang dah sadar, diorang is dia orang tak tahu, diorang dah jam.
They are conscious, Tak but boleh it was control. taken over by an entity gitu tau. Betul. Okay. So antara pengalaman yang tak boleh lupa ialah this person dirasuk and dia cakap dia ifrit. Then I said, wow, ifrit. Memang kita tahu jin ifrit ni memang jin yang level bergedil lah. Bukan bergedil, degil. Kan paling kira zaman Rasulullah nak naik langit pun dia ikut saya di belakang ifrit ni. Dan zaman Nabi Sulaiman dia angkat bangunan. Okay. But then again, kau dia ifrit apa ni bagi rasuk orang kat Singapore? Bohong lah Karena dia orang berbual kita tak payah takut pun. Dia kata, I mean jangan terlalu overconfident, but at the same time you need to, you know that dia jangan berbual terlalu lah. Kadang dia memang world pun. So kau ifrit, kalau kau ifrit kau angkat bangunan lah. Betul tak? Kan ini zaman Nabi Sulaiman angkat bangunan, dia diam, terus diam tau. Tapi lepas tu keluar lipan lah. Lipan can be a jelmaan jin. Yes. Kita semua terkejut, keluar lipan brutal apa. Itu satu. Yang satu yang kena rasuk lagi style. Dia masuk dapur, dia isap rokok. Aku dah, okay, ini dah lain ni. Tak apa. Sebatang. Tak time, tak seteng-seteng. Lepas tu, dia pergi ambil pisau dan nak cucuk diri dia lah. Aduh. Me, dia punya husband tengah pegang baby. Husband dia style. Letak baby pelan-pelan, lincah-lincah punya. Tangkap dia, then saya tangkap dia punya pisau lah. Pisau. Why, kenapa ada pisau kat tangan? Dia tak sadar. Tapi dia punya end game dia, style. Dia cakap, okay, lepas ni kita masuk bilik, you, me and her. Jadi tak ada benda-benda sharp items dia boleh ni lah. So, cakap keluar. Tu dia. Kau nak suruh aku keluar. Kalau kau nak suruh aku keluar, suruh suami dia ceraikan dia gitu. Ini suara legit serius. Tanda sama. So is tanda-tanda terkena sihir tafrik kerana ada penggunaan jin. Bila ianya sihir, mesti ada penggunaan jin. Mesti ada efek jin yang untuk mengapa-apakan tubuh seseorang lah. So saya cakap, kau dah kenapa? Ini kat amanah. Dia ni ijab kabul adalah untuk jaga masuk ke syurga. Kau punya kerja ni nak ni. Kau tahu tak siapa hantar aku? Mula lah dia nak kasih kita dalam suspek. Yang hantar ni dia bilang bekas dia. Kau ingat aku nak percaya abang kau cakap? Kau keluar. So kita akan baca ayat Ayatul Kursi for example. Wala yaudu hifdhuhuma. Panas. That is when we know tu gangguan jin. I see. Dia ada efek when kita baca Al-Quran. Tapi ada orang yang terkena baca diikut. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. La ilaha illallahul hayyul qayyum. Oi, bagus. Ingat bodoh. Ingat tak boleh baca, boleh hafal lah. Kau ikut cakap aku sekarang. Wala yaudu hifdhuhuma. Dia Tak ikut. Wala yaudu. Ikut juga. Panas. Tahu pun panas. I see. So this is again legit. What we read in kitab-kitab ruqyah, it's what we are facing. There is a sejarah jugalah kenapa how boleh terjebak dalam ruqyah. Actually me and Ustaz Tam kita sama. Kita buka company and then we do services macam Ustaz Tam memagar rumah. Pun sama kita. For me kita baca surah Baqarah. Antara cara-cara Rasulullah ajar. Boleh baca ruqyah. Semua works. Tengah nak baca Baqarah ni, tiba-tiba ni this perempuan dia mula tarian seperti this seni martial art yang menggunakan seekor binatang tu lah kan. Yes. Tahu aku nak buat apa ni? So aku ingatkan macam nak rawat rumah pun kena tahu ruqyah sih. In case anything happen to them. Betul. Kan? Dan dia berbual dan kita arahkan. Itu the main important part. Kita makhluk lagi mulia daripada diorang. Kita arahkan diorang, kau jalan keluar, jangan buang masa. Kalau kau tak keluar, aku akan baca Al-Quran, kau akan terbakar. Gila keluar. Ingat nak sambung lah baca Baqarah. Lah, dia punya husband pula yang kena rasukan. 4 kali rasuk tau. Satu dah keluar, satu masuk. Satu keluar. So tu pattern tu kita tahu, ini gangguan jin saya ni. Ini bukan buat-buat. Okay. Tapi kalau aku tak nak keluar kan. And diterangkan oleh para ulama cara bagaimana nak menyedarkan, for example it's as simple as calling their name pun. Diorang tengah unconscious, kita panggil, sedarkan diorang kan macam itu tau. Tapi aku tak nak keluar. Ini dah mengada-ngada sangat ni. Contoh kalau Mawi kena, Kalau Mawi try sikit macam macam mana? Tak boleh. Tak. Jadi contoh Hanap kat tepi boleh tepuk. Mawi bangunlah. Mawi. Apa ni, dengar tak suaraku? Bangun. Ini di antaranya. Ada yang boleh azan kan. Kemudian cuma satu, bila benda ni berlaku, biasa orang akan panik. Yalah. Orang akan panik. Mostly people akan panic, don't know what to do. I mean, based on my pengalaman, ada 2 kes yang satu kes ni dua-dua dah dapat keizinan lah. Satu kes is
this person, dia ni kerja atas kapal. And tanda-tanda dia tu dah banyak. Dia punya orang tak percaya. Sampai dia rasa macam dah makin teruk what she's going through or what he's going through. So dia tak apa, we try with Ruqyah lah. Okay. So I started to ask tanda-tanda. I tanya simple je. Pernah ada mimpi ada lembaga hitam mata merah tenggelamkan you dalam air? Dia terkejut. How you know? It's not how I know, it's what ulama say. I don't predict things, you jangan takut. I bukan dukun. Yes, countless times. Okay, you selalu mimpi lemas kat dalam air? Ada mimpi lemas dalam air. Okay, tempat you kerja atas kapal tu selalu ada lembaga-lembaga? Ada. Banyak. Ui. Sampai dia dah nampak. Once you dah nampak, dah dengar, and then kat rumah benda dah jatuh sendiri, you know tu dah red flag. Okay. You need to go for rawatan. So baca dia reaction dah gini-gini lah. Dia macam dia dah jam. After what happened, dah jam lah. Rumah tu besar hall, dia guling from ujung to ujung tau. Aku dah alamak, macam mana sini. Dia dah violent tau. Dah violent. Mata all the way macam gini, macam terkedip-kedip. Macam you know something is taking over. Dia cuba nak macam nak fight lah. Nak fight but cannot. And orangnya dia cakap lah, saya punya orang tak pernah solat, tak pernah gini. Cakap. So I said, tak boleh. You need to start. Okay. Kadang-kadang when you diganggu, is jentikan dari Allah. You need to go back to Allah Subhanahu Wa Taala. This is interesting lah. Betul. Then ada case of rasukan ada banyak sih. My worst will be 2 beradik. Okay. Kena rasuk tak silap from Sunday to Thursday 4 days. Ui, busy. And diorang panggil me, I'm the 9th. Nombor 9. Wow. Okay. So baru-baru jugalah kan. Kali baru tekan doorbell kan, suara kakak, apa kau bawa kat sini? Keluar. Aku pun masuk lah. Adik dia kat luar. Aku tak nak keluar. Ada 2. Aku ingatkan 1, 2 tu. Ini sudah tag team Double trouble. Aku datang dah lah seorang. Dalam rumah tu 2 orang je. Ada family members lain. So yang adik ni bila baca, aku tak nak keluar. Orang baik tu aku tak nak keluar. Alamak, tak nak keluar lah pula. Yang kakak dia tu suruh dudukkan. Bila dudukkan, diorang dua berbual lah. Kan? Memang fitnah, tuduh menuduh. Memang perangai jin lah kira. So kita baca. Panas keluar. Lagi satu pula. Panas keluar. Lagi satu pula early 4. Nama tak style. Nama Melayu punya. Fatimah lah, Ahmad lah. Cakap bagus. And they kept saying, kita ni daripada di sebuah tempat. I was like, apa tempat ni Kita tak kisah. So next dah keluar. Kakak dia, astaghfirullahalazim, where am I? Family members semua peluk sih. 4 hari kan macam gitu. Betul, tak ingat ni sekarang adik dia ni, alamak ni adik macam mana nak keluar ni. Kau keluarkan minyak bidar. Kau keluarkan betul saudak dengan madu. Kau kocok. Kau minum sekarang. Apa aku rasa ni? Aku rasa apa ni? Aku muntah. Buat daging lah. Daging hitam-hitam, merah-merah gitu. So adik kat mana? Dia dah sadar. Adik kat mana ni? Semua family peluk. Okay, dah settle lah, alhamdulillah. So bila tanya nak try to reduce, apa sebab boleh kena macam gini? Rupanya diorang ni baru pindah. Main masuk gitu je. And rumah tu kosong for 2 months. I see. Tapi this jin kept saying yang owner lama adalah tuan dorang. Again, kita tak boleh percaya. So next, aku ingat nak balik. Dia suruh pergi rumah tu, pergi baca Baqarah. Geng, after 4 hours. So pergi cari pagar rumah tu kan. Tengok. Tak ada apa-apa pun. So jangan percaya lah. Tak pasal-pasal kita memfitnah orang yang tak pernah apa-apa kan. Betul. Tu antara rasukan lah. Apa lagi kisah rasukan yang pernah share yang anda ingat Yang highlight? Ada lagi? Banyak sih. Banyak. Ada yang Zarul pernah ruqyahkan bekas pengamal ilmu ni. Oh ya. Serius lah. Ya. Ini cerita pasal bekas assistant kepada dukun legit. Tapi ni kita tak boleh mention Of course we won't mention. Ini tak boleh. So dukun ni kita tahu siapa, tempat kat mana semua, cara dia rawat macam mana, dia akan gunakan this person as medium. Konon contoh macam biasa Manap main Mawi sebelum korang masuk aku dah tahu dah pocong kau dah datang dulu. Tu dah red flag lah. So okay, jangan risau ni sekarang ni Tam akan menjadi untuk kasih benda tu merasuk dia. So rasuk. So I tanya dia, kenapa yang kau nak ruqyah? I sedar what is right and what is wrong. Okay, tak kisah. So dia ceritalah, this dukun datang kat dia, nak tengok tak? Macam itu. Tak nak. No, you have a gift. Itu diorang punya pancing. Supaya jadikan scapegoat lah.
So dia tutup mata, dia baca-baca apa mentera, entah buka angka ustaz dekat balcony semua makhluk tengah tengok saya. Pocongnya, pontianaknya, orang minyaknya, gunduruwonya, toyolnya, polongnya. Aduh, semua dah fall in dah depan tu. Semua dah fall in. Master. So sebenarnya makhluk-makhluk ni ada tuan dia, dan tuan tu adalah dukun tersebut lah. I see. Dan dia akan diberikan spesifik makhluk ni, which is setengah monyet, setengah orang. So cakap bila saya terima makhluk ni, dia ni berbulu lebat, mata dia berapi, gigi dia kira taring terkeluar tau. Cakap, ini dah macam apa tu? Semukong. Yes. So tapi dukun tu dia Islamkan ustaz. Oh, boleh gitu. I mean dia dah Yalah. nak buat manipulate the kita story terima. lah. Correct. So dia dah Islamkan bulu dia tangga. So everywhere I go, dia akan ikut. Tapi dia bagus ustaz. Kalau kat luar tu saya nampak pontianak ke apa, pocong kan, nanti dah halau. Ni memang game dia orang jugalah, nak nampak macam dia orang tolong kan. Okay. So I said, nama dia siapa? Nama dia kelakar ustaz. I wouldn't say the real name, tapi dalam episod kita panggil Kiki Iya. Kiki Nama Glam. So saya cakap, Kiki makan apa? Apa saya makan dia makan ustaz. Apa saya minum dia minum. Which is true. Dalam kitab, ada satu kitab ni, dalam kitab Fathul Bari, Ibnul Hajar Al-Asqalani, dia terangkan kalau kita makan tak baca bismillah, turunnya makhluk-makhluk yang tinggal di atap ikut makan bersama. Okay. So make sense lah. Maknanya dia makan apa yang kita makan juga. Selain daripada makanan dia tulan dengan najis. Comes the right time. Kau seru dia sekarang? Serius ustaz? Kau seru dia sekarang? Okay. Tutup mata. Aku dah takut juga. Pasal Kiki betul-betul keluar mata aku. Menjelma kan. Kiki. Ustaz dia tak datang lah. Sebila dia tak datang? Semenjak saya buka ayat ruqyah, semenjak call ustaz, dia dah tak datang lagi. Bukan pasal call aku, pasal ayat ruqyahnya kan. Pasal apa? You dah ada keinsafan dan kesedaran. Jin, ingat takut ke kita baca ayat kursi? Kita baca ayat kursi pasal nak halau dia baca balik. Tapi dia takut kita baca dengan keyakinan yang Allah confirm akan jaga. Yes. Dan kita baca kerana apa dan ikhlas, buat kerana Allah, maka akan dihadirkan para malaikat yang menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, majlis bacaan Al-Quran. Jin don't stand a chance sebab dia orang panas. I see. So tu antara kisah. Itu cerita tak ada rasukan, tapi dia punya tu agak seram lah kan? Storyline dia. Interesting. I think sebagai perawat ruqyah, you ada more, you all have your fair share of experiences lah. Kalau you nak dengar lagi pengalaman Ustaz Stroke, Ustaz Star, boleh saja dengarkan podcast mereka Kisah Ruqyah SG, KRSG, yang di Spotify sekarang je. Spotify. Boleh saja search lah KRSG. Mana sebelum kita akhiri kita punya sesi ni, ada soalan terakhir daripada kau kan? Ada. Tadi kau cakap kau nak save tu. Aku dah save. Nanti tak boleh tidur pula malam tak tanya ni. Okay. Okay, sorry. Aku tak Ni pun gangguan juga ni. Gangguan mental. Pasal kita minta maaf kalau aku salah, minta maaf Okay. Selalu aku try as much as possible ikut sunnah. Try as much as possible lah. Jadi satu sunnah yang aku suka ikut is tidur cara Rasulullah. Masya-Allah. Pusing sebelah kanan. Dari pasal sebelah kanan aku, shoulder aku ni dislocated kan. Allah. So kadang tidur sebelah kanan ni, bila bangun shoulder aku jam. Pasal dislocation. Memang ada orang ni pasal aku tak, bila aku kena dislocate ni dulu racing motor, dia accident. Dulu zaman KR dulu CBR. Ni kini dia lain. Dia bukan main sempat, dia main gap. Saya main pasir boleh race dengan Ustaz Ruk lah. Ni level Fireblade semua Ustaz Ruk. Tu nanti episod lain, nanti kau dengan Ustaz Ruk dorang berbual. berbual. Dulu haram lah Dulu haram. Dia Kan haram tu. Haram kan. Betul. Sekali. Then sejak hari tu, time tu baru lepas NS, dan tak buat rawatan medical lah. So biarkan gitu je, masukkan balik dalam soketnya. Dan obviously torn muscle, long term effect lah. Ada collarbone, shoulder, semua patah lah. So tak baik kan. So just let it heal. Kadang-kadang kita tidur bangun pun terkeluarkan sikit, dia masukkan balik. Just sendiri lah. Tapi dah tak sakit lagi, because dah macam Lego macam Lego gitu lah Ustaz. So aku tak tahu whether kalau aku dah dulu macam sekarang, aku try to sleep on the right side. Tapi kadang-kadang aku rasa macam sakit, aku nak tidur sebelah kiri. Salah tak? So jawapannya memang tak salah pun. Dia tak wajib. Dan itu disebabkan keadaan darurat. Sunnahnya memang kanan. Bak kanan dislocate, ambil kiri lah.
Tak dosa pun. Persoalannya isteri kau sebelah kanan sebelah kiri. Sebab kadang-kadang tidur membelakangi isteri tu, kadang-kadang menempah maut tu namanya. Tu bangun kau jawab sendiri tau. Kadang-kadang pusing sebelah sini, sebelah nak tengok sebelah. Kau pernah tak bila kau bangun tidur pada rasa macam sakit-sakit benjol? Tak ada. Itu bukan gangguan tau. Nak kena tahu tu orang rumah kau ketuk sebab kau tidur membelakangi dia. Okay, aku nak break this myth. Okay. Last myth untuk pasal dulu aku pernah bukan aku actually, involuntarily orang yang aku kenal ni memanggil seorang datang rumah mak aku dulu. Berobat lah. So called berobat. Berobat. Pasal bila tak tahu anak saya masih kecil lagi, umur 3, I think they were K1, K2. Then I don't know whether it's kerasukan tidak, tapi bila lepas asar ke maghrib, my eldest son dan tu budak lagi, dia go in this kind of trance. Then mata dia like what you say, putih, terkebel macam cara orang Buddha macam gitu, dia bertangan dia buat begitu. Then pergi doktor tak ada apa-apa. Umur ni berapa? Time tu umur dia baru I think K1 K2 berapa? 45 tahun around there. So diorang sering pergi kat dapur malam-malam. Aku pernah, this happens a few time. Malam-malam aku balik, aku tengok diorang duduk kat dapur tingkap belakang kat dapur. And ke belakang tingkap dapur tu selalu ada pokok besar. So I don't know whether it's true or not lah. Pasal dulu aku punya orang obviously aku tak berapa pandai. Zaman-zaman naughty. Zaman jahiliah. Jahiliah. Yeah, to be honest dulu saya kerja club. So I've involved in bouncer. So a lot sekarang bouncing. Sekarang bouncing. So a lot involved in a lot of stupid things lah, benda-benda yang tak haram, semua all these things. So saya obviously I tak sembahyang, I tak percaya semua. So satu hari tu bila dah pergi doktor, balik rumah tak ada apa-apa. Dari sekali kawan aku datang untuk melawat lah, tengok anak-anak aku. So sekali dia tengah duduk kat sebelah saya ni, dia pandang kat arah bilik, dia kata, dia macam terkejut. Habis cakap, apasal dia terkejut? Ada benda lah kat dalam bilik kau ni. Dia nampak lah. Dia nampak. So I'm the one who I'm the type who macam tak percaya dengan benda-benda ni semua. So unless I see it or something lah. So cakap, kau jangan macam-macam, betul. Kau dengan world cakap. Tapi aku rasa aku tak boleh fight lah. Ni bukan aku punya lawan. Aku panggil pakcik aku boleh tak? Alamak, dia ni dah satu rumah dah takut. Time tu anak aku dengan mak mentua aku. So panggil lah satu pakcik ni kan. So aku dulu have this thinking, orang-orang merawat ni atau berawat ni semua pakai suku haji, all this kan, pakai jubah, celak tebal, all the stereotyping ke, salah Yusuf Aslam. Datang baju bola dengan cap bola bro. Datang betul saya diri. Dia duduk luar dulu, lepas tu berapa minit kemudian dia masuk dalam. Then to cut it short, dia minta aku black pepper. Black pepper tu dah letak dalam bowl, then dia kocak-kocak, dia baca something, dia baca lah. So dia baca black pepper, ada a few of them rata-rata tenggelam, and 3 ni timbul naik di atas bowl ni lah, air tu kan. Dia naik, tapi dia go to 3 different directions. Satu pergi kat depan tu menunjukkan yang kat mana benda-benda tu. Kat mana ada lah. So kat depan rumah, kat dalam bilik, kat belakang dapur. So aku bila buat gitu this kind coincidental lah pada aku ni mepek lah. So bila dia nampak yang aku macam not convinced, skeptic, dia buat lagi sekali. And in fact it did the same thing bro. It did the same thing. Benda-benda tu pergi sana. Dia yang kat belakang TV kau ada jin. Dalam bilik kau ada jin kadam apa something like that. Tapi yang kat belakang tu jangan selalu mana anak-anak aku suka lepak tu. Ada kakak. So dia kata je pagakan, je halaukan. I don't know whether it's real. But then aku pun betul sahaja ni. Then one thing yang buat aku rasa macam aku percaya sikit is bila aku tak bilangkan dia aku kerja mana. Tapi dia tahu semua lah. But he said that tahu kau kerja sini-sini. Kau kerja malam cakap. Betul. Then dia cakap sebelum ni sebelum kau pernah cerita kat tempat kerja kau ada satu budak kecil main-main dengan anak-anak kau, and dia ikut kau balik daripada tempat kerja. So I didn't tell this story to him pasal memang he knows lah. He knows that tempat kerja aku tu memang ada cerita pasal budak kecil ni. Dia suka lari-lari. Bila kita pernah terjadi satu ketika satu bouncer ni tengah buat closing, semua orang dia tengah clear the crowd semua dia pergi belakang, ada dia nampak budak kecil ni lari.
So budak kecil dia pergi clubbing kan. Itulah. Tapi budak kecil mana ada dalam club kan. So dari situ lah. So biar betul saya macam mana dia tahu pasal budak kecil ni. So that make me believe this is legit lah kan. Kau tak tahu lah sama ada sekarang ni dah tahu benda ni tu betul ke salah. So bila aku nak tahu ni, bila aku ceritakan this experience ni, whether it's true or not, aku tak tahu. Pasal aku find it very, takut tau. Lepas tu aku dengan anak-anak aku semua dengan mak mentua aku, kita tak ada rumah tu. Kita pergi airport. But after that things get better? It did. Okay. It did. Ustaz, I just have a question. Your friend yang panggil pakcik ni, dia dengar you punya podcast? Tak, this happened way before I was the DJ or way before this podcast. Tak tahulah dia dengar kita. Okay, we'll just keep it short and tight. Kalau kita belajar ruqyah syar'iyah, there's no such thing as tahu jin tu kat mana. Okay. You tak boleh nak main detect macam itu. I see. I tak nak cakap dia salah betul Okay. Kalau dalam dasar Islam tiada scanning jin di mana. Apa cara pun dia boleh macam-macam. Dia bukan benda tu sahaja. You boleh tengok ada keris akan tunjukkan arah, dia akan pusing, keris tu akan gerak sendiri. Wow. Saya tak pernah nampak tapi pernah dengar amalan ni. Ini amalan guru-guru orang yang melakukan seni lah, satu seni ni. Okay. Dan ada lagi macam-macam. Banyak cara. Ada darah, contoh ni aku tak tahu betul tak betul lah. Dia titiskan darah, nanti darah tu keluar arah. Tak tahu, saya tak tahu. It can be a myth, can be something straight. Pokoknya kalau you belajar benda ni, itu bukan cara yang betul. Dalam Islam, kalau kita nampak-nampak, kita boleh cari dan sebagainya, and you boleh tahu contoh pekerjaan orang tu apa berlaku di tempat orang tu. Maknanya ada yang dihantar untuk memerhatikan. Ada yang dia peliharaannya tahu apa yang dia lakukan. Tetapi kalau kita cakap ini, dia dah macam fitnah. Kita dah main cucuk-cucuk orang. Hard truth. Dukun. Cuma tak, kita nak cakap Zuhair nanti orang banyak musuh lah. Tapi benda ni memang tak pernah ada. And you be careful. Maksudnya kalau dia boleh nampak, dia pun ada juga. Ataupun orang yang nampak-nampak, kadang-kadang dia diganggu. Ada gangguan dia. Jadi dia dah season nampak benda tu ternampak dan sebagainya. Tetapi whatever that you see, whatever that your children are seeing, it's not the true form of jin. Itu mungkin atas depiction of jelmaan. Imagination, jelmaan. Kalau betul-betul jin ni, kalau orang nampak boleh pingsan. Dan yang menampakkan betulnya makhluk jin punya form ni ialah para anbiya, para nabi je nampak. Not kita punya level. So siapa pun tukang semana punya terror boleh piara jin pun belum sampai tahap tu lagi lah. And the saddest part is jin pun tipu dorang. Dia ingat tu form jin tu. Jin tu form in the form that you are imagining it. You pun sudah kena tapau dengan jin. Macam mana you nak control jin? That kind of thing. So ini berlaku banyak tu. Kalau kita buat ruqyah, ramai orang cakap ini. Kat belakang kau ada 13 jin. Nak keluarkan satu jin 100. Macam? Wow. Ini belum masuk bisnes lah. Cuma Baraji. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, silakanlah. Sila. Taklah, kalau dia ada bahasa Arab, dia ada termnya. Kita selalu share kat podcast kita. Tapi in short, kalau siapa yang mengatakan dia boleh nampak jin, maka mereka tu telah berbohong dengan bohong yang sangat besar. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ada tak ilmu boleh nak cari jin? Ada. Saya pun tahu. Ada kita punya guru. Ada ajarkan. Tapi ini bukan guru ruqyah. Ada ajarkan cara nak tengok, cara nak jaga dan sebagainya. Tapi this is separate daripada cannot. I'm sorry to say this is all part of sihir lah. I see. We hate to say this. It's good. But you need to know this untuk sihir ada dua, ada sihir hitam, ada sihir putih. You belajar sihir untuk membaikkan orang, sihir putih. You belajar sihir untuk menjahanamkan orang, sihir hitam lah. But then kalau ianya, dan the thing is ramai orang confused and rasa betul because ada ayat Quran. For sihir to works, you need to hina Quran without realizing. Tapi sihir hitam ke putih tetap sihir juga. Yalah, tetap salah. Pasal ada penggunaan jin. I see. Kita punya orang kan, kalau nampak nama Allah, ni okey lah, ni boleh take. Nama Allah je. And truth to be told, macam Ustaz Ruk dah pernah check, kalau nama Muhammad dengan nama jin tu di-crosskan, disalingkan. Kalau kita tak belajar nama jin, kita tak tahu. Kita tak tahu benda tu tak boleh. Lagi kalau yang bagi, contohlah Ustaz Ruk bagi wafak. Ni Ustaz Ruk bagi hitam, Ustaz Tam bagi mesti baik punya, mesti kuat punya. Kalau kita nak tipu orang percaya tak? Percaya. Sebab tu kita ada amanah. Satu hari kalau kita meninggal, Ustaz Ruk meninggal, kita mati satu hari, kita harap anak mawi doakan kita, solatkan kita. Kalau kita gone. And we hope that this knowledge is being passed to all the Singaporeans. And kita ada listeners from Malaysia, Brunei, Zimbabwe. Tak, pilih je Zimbabwe je.
Yeah. So kita harap macam knowledge ni walaupun tidaklah berapa banyak yang kita kongsikan, tetapi sedikit sebanyak memberikan kesedaran. Betul. Yeah. Actually what we are doing is awareness. Yes. Kitab ruqyah tu dah banyak. Betul. But kenapa orang masih pilih kitab lain? Like I say, because the origin of the books is being sold even in kedai-kedai Melayu pun. Yang orang cakap konon kita ni mujarabat. Kira benda-benda yang mujarab kalau dilaksanakan. Kononnya petua datuk nenek dahulu. Petua apa bendanya kalau tengah-tengah tu suruh tulis nama jin, suruh pakai darah. Kan? Pas seru-seru, tawakkalu ya khuddam, tawakal berdatanglah kepadaku pada khuddam jin. Apa ni? And tambahan pula, I wouldn't want to say this, but in this modern era, all this are easily accessible in the internet. Itu that is as much as we want to say. Okay. I guess both of you, Ustaz Ro, Ustaz Tam, dengan kita berdua, we share the same. Mungkin cara ataupun kita punya nawaitu niat kita is almost similar untuk meningkatkan kesedaran. Mungkin dengan cara penyampaian kita melalui platform podcast ni dapat tingkatkan kesedaran dengan bila orang dengar sedikit sebanyak boleh menjadikan manfaat. Boleh bukan niat nak mengajar tapi tingkatkan kesedaran lah, macam dah tahulah mana yang betul mana yang salah. Jadi bila kita dah tahu mana betul mana salah, as much as possible we can try to avoid lah. Okay, I think parting words lah daripada Ustaz Tam dan juga Ustaz Ru. Mungkin ada pesanan-pesanan, kata-kata yang ingin sampaikan kepada pendengar-pendengar kita mana mawi. Mungkin ada pendengar anda yang mendengar kita juga, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Paling penting sekali kalau tak kisahlah you nak panggil siapa, rawat dan sebagainya. Penting kita ikut landasan apa yang telah Allah aturkan. Berpeganglah pada tali-tali Allah, maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Kita jangan try divert. Macam mana terror pun orang tu boleh nampak jin ke, dia boleh predict, dia tahu you kerja mana, contoh and contoh dia boleh tahu. Nanti dia akan pakai istilah menilik tau. Apa skill pun, and you'll be shocked what they can know about you, your secrets. It's true lah whatever they say. Yeah. And even diorang rawat dengan you baik, it's true, it works. Legit. Persoalan dia halal dan haram je. Ada satu teknik ni. Contoh dia ambil jari dia je, jari telunjuk dia. Itu je. Dia lalu semua hilang. You nak cakap betul ke salah? Pertama sekali, one way to know, you kena dengar dia baca Al-Quran. Dia tak baca Al-Quran, you can say goodbye. I've heard lah ada satu perawat ni cakap, aku dah tahap dah tak payah baca Quran dah boleh tahu. Ni apa ni? Kira dia dah sepas Rasulullah There's a paling meripik kita pernah dengar. The moment orang tu cakap, aku dah tak payah solat, ni semua you dah kena take note. Itu pakai niat je lah. Aku pernah dengar bro. Is it common? Common kan? Tapi sekarang you cakap Rasulullah SAW orang manusia yang Allah paling cinta pun solat. Betul. Kita ni siapa? Exactly. Betul. Jadi pertama sekali macam saya cakap, ikut Al-Quran dan Sunnah. Keduanya you kena yakin. It takes time. Yakin pada Allah SWT. Ketiganya you kena tawakal, redha. Maksudnya kalau satu hari you diuji, contoh orang solat, orang baca Quran, orang tahajud, kadang-kadang paling diuji lah. Dia lah kena rasuk, dia lah nampak nenek mata 3 kat luar, anak beranak dia kena sihir sampai rambut gugur jadi kurus. Orang yang contoh sembarang-sembarang tak jaga agama tak kena. Dan itu merupakan ujian. Allah akan uji orang-orang yang hanya dia sayangi. Dan kalau Allah uji sabar dan you kuat, maka darjat you diangkatkan di dunia dan di akhirat. With the hope that contoh Manap Mawi, apa yang kita buat hari ni kelakar-kelakar, ketawa-ketawa, tapi we hope that you guys have some takeaways. Siapa yang diuji oleh contoh gangguan dan sihir, get yourself some help, and of course take some steps. Contoh jaga salat, banyakkan zikir, baca Al-Quran. Kalau tak boleh, buat apa yang boleh dulu. Okay, I think Ustaz Rok ada apa nak tambah? No comment. Senang kerja dia okay. I think before we end, mungkin we all, kita tahu both Ustaz Rok, Ustaz Tam, they have their own things lah. They have their own business and everything. Ustaz Tam ada buat perkhidmatan pagar rumah. Ustaz Rok ada juga So mungkin you boleh kita support sama-sama. Guys, if you want khidmat Ustaz Tam, Ruqyah atau pagar rumah, myself also do, just pilih je, kita support each other. Kita tak ada dengking siapa-siapa, hasad ke apa, tak ada. Ni semua tak ada. You boleh share you punya mungkin Facebook ke Instagram ke apa ke, nak contact.
Kalau nak ikut boleh. Oh ni best dapat promo okay. Benda baik share. Ada time. Kalau company kecil saya namanya Islamic Value Meal, IVM, ada Instagramnya. Dan kalau sendiri punya Instagram is Tamliha lah, TAMLIIKHE. Tiada paksaan, just view, tengok. Kalau you rasa you need our services, boleh. Dan Ustaz Ruk pun ada dia punya. Kalau siapa nak panggil saya kan, pergilah cari Instagram Khidmat Al-Arkan. Al-Arkan lah, ada yellow logo dengan hitam, black and gold tu kan. Personal Instagram I accept male only, female I don't accept. So tak payah nak add aku dekat Instagram personal. And like kita punya KRSG Instagram jugalah. Kita akan every week recording, dan kita akan buka persoalan, segmen kongsi kisah, siapa yang ada pengalaman terkena gangguan ataupun terkena rawatan yang betul ataupun tak betul, dipersilakan share. Kita bedah siasat. So kita akan faham apa yang betul dengan apa yang salah lah. Yang penting lah. I think sebelum kita akhiri, bagi pihak Manap, bagi pihak podcast kami lah, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Sam, Ustaz Ruk. Sama-sama. Kita tahu you all dua busy dengan pekerjaan you all, dengan you punya recording and everything. Jadi terima kasih sangat-sangat kerana sudi bersama-sama kita pada malam ni, dengan harapan dan we feel very humble. Betul. Perkongsian yang you all kongsi malam ni diharapkan sekali lagi dapat menjadikan manfaat kepada pendengar kita, dan sedikit sebanyak dapat juga dijadikan sebagai macam something to rely on. Saya kata betul tengah masalah tengah tu, kita dapat fikirkan, yang penting tahu mana yang betul, mana yang salah. If you all want to know more about all these things, you all go in depth lah bila dalam podcast you all, dengarkan podcast mereka, Kisah Ruqyah SG, KRSG di Spotify. Dan terima kasih sekali lagi kepada ustaz-ustaz kita hari ini. Kita dua harapkan sekali lagi semoga pendengar-pendengar kita di luar sana dapat dengan adanya sumbangan daripada ustaz-ustaz kita lagi bermanfaat untuk diorang, betul. beneficial untuk semua, tak sikit sebanyak, insya-Allah ada. Itu saja daripada kami berempat. Ini collaboration ni bagus. Alhamdulillah. Saya Mim Alif Nab. Masalah ni. Tak, betul. Nama je. Saya Mim Alif WI Mawi. Ini Manap My Mawi Show. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Check it.